Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA jadi pemudacara pelaburan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar di Malaysia dalam industri tenaga boleh diperbaharui RE yang melibatkan perjanjian berjumlah 8 bilion dolar Amerika bagi membangun 10 gigawatt fasiliti RE secara bersama di Malaysia menjelang tahun 2025. Ketetapan dimeterai melalui Memorandum Persefahaman MOU antara kedua-dua pihak di Masdar City, Abu Dhabi. MIDA diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Dato' Arham Abdul Rahman, manakala Masdar diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Jamil Al-Ramahi. Majlis menandatangani MOU ini disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masdar yang berpusat di Abu Dhabi aktif di 40 buah negara, menjana kapasiti tenaga lebih daripada 20 gigawatt dan mampu mengimbangi 30 juta tan pelepasan karbon dioksida setiap tahun. Pelaksanaan rangkaian persendirian 5G Petronas memacu kerjasama dinamik antara kerajaan, sektor swasta dan akademia. Ini terutama dalam mendukung matlamat ekonomi madani serta Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 ke arah memperkukuh laluan reformasi ekonomi. Power industries to innovate, compete and excel on a global scale. It will enable seamless communications, enhance automation and facilitate the growth of industrial, crucial to economic success. Kerjasama ini juga melahirkan persekitaran inovasi yang berkembang maju serta membolehkan negara memanfaatkan keupayaan teknologi 5G yang lengkap. Malaysia berada pada landasan tepat mengorak langkah ke arah transformasi digitalisasi memanfaatkan teknologi 5G. I think particularly for enterprise use case, the adoption of local private 5G network by Petronas sets the stage, inshallah, for a lot more take-up of 5G, particularly among not only the GLCs but also SMEs going forward. We can see that some of the most beneficial aspects of 5G include not only high speed, low latency, more connections, more devices can be connected to one access point, and this really helps drive efficiency, increase yield and productivity for organizations such as Petronas. Setakat September lalu, liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk mencecah 70.2% dan langganan 2.49 juta dengan kadar penembusan 7.4%. Inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam kini diperluas kepada pelajar politeknik dan kolej komuniti serta pelajar matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru IPG bermula hari ini. Selaras dengan itu, para pelajar boleh membuat semakan kelayakan melalui laman sesawang Kementerian Pengangkutan. Pelajar yang layak boleh membuat permohonan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan daripada syarikat penerbangan seperti Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air dan My Airlines. Sebanyak RM300 akan diterima secara kredit Shell untuk membeli tiket. Operasi bersepadu beras putih tempatan BPT di premis pemborong beras malam mendapati semua premis mempunyai bekalan BPT dan beras putih import BPI. KPKM menerusi kenyataan berkata simpanan beras di premis berkenaan juga tidak melebihi had muatan yang dilesenkan selain lesen masih sah. Seramai 42 anggota penguatkuasa dan PDRM terlibat dalam operasi itu yang diketuai oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Tuan Chan Fung Hin. Operasi meliputi pengambilan sampel beras dan pengiraan stok fizikal beras dalam simpanan gudang. KPKM terus komited melaksanakan operasi ini tanpa kompromi kepada mana-mana pihak.
Padi Peras Nasional Berhad Bernas beri jaminan bahawa beras import yang dibekalkan syarikat itu tulen dan selamat untuk penggunaan orang ramai, sekaligus menyangkal dakwaan penularan mesej berantai bahawa terdapat campuran beras plastik di dalam produk mereka. Menurut Bernas, dalam kenyataan, syarikat itu sentiasa memastikan tahap pematuhan piawaian tinggi dan pemantauan kualiti ketat di setiap peringkat perolehan bekalan beras import serta tempatan. Semua jenis beras import perlu melalui syarat ketat dan proses pemeriksaan kualiti yang rapi bermula di negara pembekal. Malah bekalan beras yang dibawa masuk turut dibekalkan dengan sijil pengesahan kualiti dan spesifikasi beras yang dipantau rapi. Ini bertujuan mencegah sebarang bentuk penyelewengan tidak diingini. Bekalan beras putih di Perlis dijangka kembali pulih dalam tempoh seminggu. Menurut Exco Negeri Razali Saad, menerusi pemantauan yang dilaksanakan, pihaknya mendapati bekalan beras putih tempatan di peringkat pemborong dilihat mencukupi untuk diagihkan kepada peruncit sekitar Perlis. Kita dalam tinjauan kita hari ini kita mendapati stok-stok yang ada dan saya rasa mencukupilah untuk dalam masa yang terdekat ini untuk memberi menyeluruh pada peruncit-peruncit yang ada di dalam negeri Perlis ini supaya bekalan akan ada sedia kala lah, insya-Allah. Namun kita ambil kira lah juga bahawasanya dengan kedudukan yang berlaku dalam masa yang terdekat itu, dia menjadi satu masalah lah pada pembekalan beras putih tempatan ni. Namun hari ini kita tengok dengan adanya persediaan daripada pengilang-pengilang beras ni dah bersedia untuk memberi supply atau pengedaran kepada peruncit. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Kempen Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai memasuki hari terakhir hari ini. Esok adalah hari penentuan calon yang bakal dipilih 16,456 pengundi sebagai wakil rakyat baharu di kawasan itu. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh mengingatkan semua pihak yang bertanding supaya menghentikan sebarang bentuk aktiviti berkempen, aktiviti merayu undi di luar pusat mengundi dan juga melalui saluran media sosial sebaik tempoh kempen tamat pada pukul 11.59 malam ini. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan cuaca cerah di daerah Bentong pada sebelah pagi dan malam, manakala ribut petir di 1-2 tempat pada waktu petang. PRK Pelangai menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional BN, Datuk Amizar Abu Adam, calon Perikatan Nasional PN, Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi DM Zulhasni. Persiapan akhir di Pusat Perjumlahan Undi Dewan Orang Ramai Felda Kemasul kini giat dijalankan bagi memastikan kelancaran gerak kerja petugas esok. Pengembangannya terus bersama Muhammad Hazwan Azman di sana. Silakan Hazwan. Baik, terima kasih. Esok akan berlangsungnya hari mengundi bagi pilihan raya kecil PRK N36 Dun Pelangai di mana membabitkan 16,383 pemilih berdaftar. Dan bagi melancarkan perjalanan proses pengundian pada hari esok, persiapan akhir giat dijalankan oleh petugas-petugas terlibat. Dan seketika bersama saya adalah pegawai pengurus pilihan raya N36 Dun Pelangai iaitu Datuk Muhammad Syahid Ismail. Okey, Datuk, mungkin boleh ceritakan bagaimana perjalanan persiapan akhir di pusat penjumlahan rasmi undi ini? Pada hari ini, kita adakan persiapan akhir di Dewan Orang Ramai Kemasul ini untuk pusat penjumlahan rasmi undi. Dan persiapan yang kita buat sepanjang pagi tadi adalah semakan dokumen, semakan peralatan untuk proses pengundian, semakan kertas-kertas undi yang kita jalankan bersama dengan penyelia pusat mengundi dan ketua-ketua tempat mengundi lah. Ya. Okey, Datuk, di pusat-pusat pengundi pula, bagaimana pula dengan semakan akhir kertas undi dengan peralatan yang akan digunakan pada hari esok? Semua 9 pusat mengundi yang mana ada 30 saluran
untuk mengundi, kita telah membuat lawatan dan kita telah siapkan bilik-bilik untuk dijalankan proses pengundian. Alhamdulillah proses berjalan lancar. Dari segi peralatan-peralatan juga, semua penyelia-penyelia pusat mengundi telah menerima peralatan-peralatan yang diperlukan untuk melancarkan proses pengundian pada kali ini. Okey Datuk, kalau kita kira tempat mengundi, bagaimana dengan jumlah pusat pengundian dengan saluran yang akan ada bagi DUN Pelangai ini? Jumlah pusat mengundi adalah 9 lokasi dan jumlah saluran adalah 30 saluran mengundi. Datuk, petugas pula bagaimana? Berapa ramai bilangan petugas? Di pusat-pusat pengundian kita menempatkan pada kali ini 249 orang petugas. Dan jika diambil kira keseluruhan selain daripada 249 orang yang di Dewan ini dan juga petugas-petugas yang menjalankan pemantauan semasa kempen, kita jumlahnya semua adalah 312 orang dari segi petugas. Okey Datuk, mungkin ada sebarang jangkaan peti undi yang mana yang akan awal tiba di pusat penjumlahan rasmi undi ini? Untuk peti undi pertama, saya rasa peti undi yang paling dekat dengan Dewan ini, iaitu Sekolah Kebangsaan Felda Kemasul. Jaraknya 450 meter. So kalau naik kereta, saya ingat 1 minit boleh sampai. Walau bagaimanapun, apabila tempoh masa mengundi ini ditutup pukul 6, pengiraan undi akan dibuat di saluran masing-masing terlebih dahulu. Jadi saya jangkakan lebih kurang masa diambil 1 jam dan paling cepat boleh sampai insya-Allah pukul 7 petang esok boleh sampai peti undi yang pertama lah. Okey, baik. Baik Datuk di atas perkongsian itu tadi. Baik, kepada pengundi, ayuh tunaikan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi dan jangan lupa membawa kad pengenalan anda. Dan saya kira itu saja perkembangan semasa langsung daripada Dewan Orang Ramai Felda Kemasul ini, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Hazwan. Menghampiri tempoh akhir berkempen PRK DUN Pelangai, aktiviti ziarah rumah ke rumah terus dilakukan calon bertanding. Bagi calon BN Datuk Amiza Abu Adam, beliau tidak menafikan persaingan sengit merebut kerusi tersebut susulan profil kesemua calon merupakan anak jati Felda kawasan Pelangai. Beliau berharap pelibatannya dalam NGO Anak Felda dapat menjadi kayu pengukur komitmennya terhadap masa depan generasi baharu Felda. Tapi di sini, saya sendiri adalah pejuang Felda itu sendiri. Saya dah berkhidmat dengan NGO daripada Majlis Belia Felda Malaysia dan terus kepada kami Anak Felda. So hari ini saya pakai baju kami Anak Felda sebab apa? Kita dah memperjuangkan kami Anak Felda ini sekian lama. Sekian lama untuk memperjuangkan hak-hak peroka, kita memperjuangkan hak-hak untuk anak-anak peroka dan juga cucu-cucu peroka. So kalau dibagikan tanggungjawab dan juga mandat kepada saya pula, kepada Barisan Nasional, alangkah baiknya dan sempurna bersama dengan kerajaan negeri yang sealiran dan juga bersama dengan kerajaan persekutuan. Beliau ditemui media semasa program Turun Padang di Felda Cemomoy. Dalam pada itu, calon PN Kasim Samad turut berkempen di kawasan sama pada 11 pagi. Kempen calon bebas Hasli Helmi DM Zul Hasli pula dilihat lebih tertumpu di media sosial dengan fokus kepada isu-isu tempatan. Isu perumahan generasi kedua dan peluang pekerjaan antara yang perlu diberi perhatian oleh wakil rakyat menang dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Pelangai esok. Presiden Alumni Majlis Belia Felda Datuk Abdullah Abu Bakar berkata ia penting untuk mendapatkan keyakinan dan kepercayaan golongan belia kepada kerajaan perpaduan. Felda ataupun kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan perlu selesaikan segera masalah generasi baru di negara Felda seperti isu perumahan, soal pekerjaan dan sebagainya. Saya yakin dan percaya isu ini adalah isu lama yang diputarbalikkan. Tapi walau bagaimanapun, kerajaan yang ada pada hari ini perlu selesai. Ya, terutama kepada generasi baru. Beliau ditemui selepas Majlis Alumni MBF bersama masyarakat belia asli di Kampung Orang Asli Sungai Gapoi, Bentong malam tadi.
Tiada aduan diterima setakat ini mengenai kesalahan dalam tempoh berkempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata ia termasuk berhubung penyalahgunaan aset dan jentera untuk tujuan berkempen daripada mana-mana pihak. Katanya pihak SPR tidak ada terima aduan yang tidak sepatutnya. Rabu lalu, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man meminta SPR menyiasat Jentera Barisan Nasional BN kerana didakwa menggunakan aset dan jentera kerajaan negeri selain memberi insentif kepada rakyat sepanjang tempoh kempen PRK Pelangai. Dakwaan disangkal pengerusi BN Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail dan memaklumkan BN Pahang bersedia untuk disiasat SPR. Sementara itu, Tan Sri Abdul Ghani berkata persiapan petugas di pusat penjumlahan undi serta semua 9 pusat mengundi serta 30 saluran berjalan lancar dan SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi boleh mencecah 75%. Baik saudara, berita wilayah kita teruskan dengan laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Khairatun-Nisa Samsudin. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej kemarada bagi tinjauan cuaca semasa. Dan dapat diperhatikan keadaan hujan seteribut petir sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, namun lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri-negeri pantai barat juga melibatkan bahagian pantai timur semenanjung Malaysia. Keadaan hujan yang berlaku di negeri Selangor, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Johor ini dijangkakan akan beransur reda menjelang 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Manakala hujan yang di lain negeri dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Begitu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, keadaan hujan seteribut petir dilihat masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian pantai barat iaitu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Juga di kebanyakan bahagian di negeri Sabah juga dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Menjelang esok pagi pula, keadaan hujan serta ribut petir dilihat masih lagi berpotensi untuk berlarutan, terutamanya melibatkan bahagian utara semenanjung Malaysia, melibatkan negeri Kedah, Perak, Kelantan dan juga pedalaman Terengganu. Begitu juga di negeri Sarawak, melibatkan bahagian pesisir pantai, bahagian Kapit dan juga bahagian Miri. Dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh bergerak ke arah baratan menjelang 8 pagi esok. Manakala di semenanjung Malaysia, keadaan hujan yang berlaku pada awal pagi tadi dijangkakan boleh beransur reda menjelang 4 pagi esok. Baik, suka untuk saya war-warkan mengenai Forum Iklim Kebangsaan Anjuran Met Malaysia yang bertajuk Waspada El Nino Hadapi Monsun Timur Laut yang akan diadakan pada 10 Oktober 2023 pada jam 10.30 pagi sehingga ke 1 tengah hari. Oleh itu, marilah kita ramai-ramai menyaksikan webinar ini melalui platform Zoom, FB Live Met Malaysia, NREC dan juga Astro Awani. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Sebelum berpisah, saksikan dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia pada esok hari. Sekian, saya Khairatun-Nisa Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Sarawak alu-alukan kajian biodiversiti di negeri itu selain cadangan teknologi robotik dalam penjagaan kesihatan. Kita langsung bersama Buma Win. Silakan Buma. Buma? Baik, terima kasih Zahira. Sarawak mengalu-alukan saintis seluruh dunia membuat penyelidikan dan kajian mengenai kepelbagaian biodiversiti di negeri ini. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, hasil penyelidikan tersebut dapat membantu memelihara hutan hujan yang kaya dengan flora dan fauna. Menurut Dato' Patinggi Abang Johari, penyelidikan berkenaan juga perlu dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Beliau berucap demikian pada Majlis Makan Malam Gala Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT serta Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2023 di Kuching. Beliau turut berterima kasih kepada semua ahli lembaga WCIT dan inovator seluruh dunia yang berkumpul di Sarawak untuk bertukar pandangan, pengetahuan dan kepakaran masing-masing. Premier juga mempelawa semua pihak bergerak bersama-sama teknologi untuk kebaikan dunia dan manusia, terutamanya ketika berdepan krisis perubahan iklim. Pada majlis berkenaan turut diadakan penyampaian Sarawak Digital Economy Awards 2023. Majlis dihadiri Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew dan Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Baik, sementara itu pada majlis lain, Dato' Patinggi Abang Johari mencadangkan kepada Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC agar mempertimbangkan penggunaan teknologi robotik di dalam penjagaan kesihatan penyakit berjangkit. Ia bagi mengurangkan jangkitan dalam kalangan manusia pada masa sama memantapkan sistem penjagaan kesihatan. Beliau mengambil contoh Grace the Robot iaitu robot humanoid jururawat yang dibangunkan sebuah firma robotik berpangkalan di Hong Kong menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Penggunaan robot tersebut untuk menemani pesakit yang diasingkan di ward akibat jangkitan COVID-19. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Premier meminta para saintis mengkaji keadaan yang sesuai bagi penggunaan robot seperti itu dalam penjagaan kesihatan. Beliau berucap pada majlis menandatangani memorandum persefahaman dan memorandum perjanjian di antara SIDC dengan rakan kongsi antarabangsa iaitu Australian National Phenome Centre, Amili Singapore, Monash University Malaysia, Pacific Biosciences, Numerous AG dan Agilent Technologies Malaysia di Kuching. Mengenai kerjasama tersebut, Dato' Patinggi Abang Johari melihat ia merupakan permulaan bagi Sarawak dalam mewujudkan satu ekosistem dalam sains bioperubatan. Saudara, penubuhan Pusat Ekonomi Digital PEDI tidak sekadar membolehkan capaian internet dinikmati penduduk luar bandar, malah melatih mereka untuk celik teknologi maklumat. Kelahiran PEDI turut terbukti memberi impak penting sebagai jambatan dalam membimbing usahawan menjana pendapatan melalui platform digital. Baik, ikuti laporan yang disediakan oleh Jamal Yateh. Di Sarawak terdapat 133 buah PEDI beroperasi sepenuhnya setakat ini, manakala sebanyak 23 buah PEDI baharu sedang dalam perancangan untuk dibangunkan. PEDI Krokong merupakan antara 7 buah PEDI dalam daerah Bau yang beroperasi. Mencatat keahlian hampir 1,300 orang dalam kalangan komuniti setempat, PEDI tersebut telah menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil baru-baru ini. Penubuhan PEDI terbabit menerima sambutan memberansangkan dari komuniti setempat memandangkan kawasan Krokong terletak sedikit jauh dari bandar. Terdapat 20 buah komputer tersedia untuk kegunaan pengunjung selain tablet yang boleh digunakan secara pinjaman harian. Pelbagai aktiviti yang kami dah jalankan, contoh sepertinya kami selalu
buat aktiviti dengan pelajar, dengan usahawan, komuniti setempat. Contoh kalau macam untuk aktiviti yang kami dah buat untuk membantu usahawan-usahawan tempatan, terutama usahawan mikro untuk mengembangkan perniagaan mereka lah. Dari kita nak segi latih mereka menggunakan platform e-dagang. Sejak ditubuhkan, PD itu telah berjaya menarik lebih 6,000 penyertaan dalam pelbagai program yang dijalankan serta merekodkan kehadiran hampir 10,600 pengunjung. Ternyata penubuhan PD melengkapi usaha kerajaan berperanan menjadi pusat sehenti yang memberi manfaat besar kepada penduduk di kawasan yang kurang mendapat liputan jalur lebar selain melahirkan usahawan mikro yang menggunakan teknologi digital. Jamaliate, Berita RTM. Baik, Jentera Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB sentiasa bersedia menghadapi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang akan diadakan pada 4 November depan. Ketua wanitanya merangkap Naib Presiden PBB Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata PBB dari kawasan Kakus, Tanjung Batu, Kemenah dan Samalaju akan membantu PBB Jepak. Kita juga jemput ketua wanita daripada komponen parti GPS kita. Dan kita gunakan semua sumber-sumber yang ada dalam kalangan wanita kita untuk membantu dalam pilihan raya kecil Jepak ini. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Wanita PBB peringkat negeri di Bintulu. Dalam perkembangan sama, Naib Presiden Kanan PBB Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom yakin calon gabungan Parti Sarawak GPS mampu mempertahankan kerusi tersebut. So saya tak ada melihat kemuskilan untuk kita memenangi Jepak. Cuma ini dalam demokrasi kita tidak menghalang siapa-siapa pun mau berdiri. Itulah sebab kita mau menyediakan jentera sesempurna mungkin untuk mengadakan satu pun mengambil langkah yang cukup baik untuk kita memenangi Jepak dengan bergaya. Katanya, Presiden PBB Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng telah mengenal pasti calon untuk Dun Jepak dan yakin calon itu nanti adalah anak tempatan. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa induk konvensyen khas PBB kawasan utara di Bintulu. PRK Dun Jepak diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lalu. Seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda di Jalan Bintangor Sibu petang semalam. Ketua Polis Daerah Meradong, DSP Sekam Anwai memberitahu mangsa merupakan lelaki warga emas berusia 64 tahun. Kemalangan dipercayai berlaku kira-kira pukul 2.30 petang apabila pemandu kenderaan pacuan 4 roda dari arah Sibu menuju Bintangor cuba memotong sebuah kenderaan lain dan memasuki laluan bertentangan sebelum merempuh mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan dari Hospital Serikeh. Pemandu kenderaan pacuan 4 roda pula tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Puma. Antara fokus negeri di bawah bayu, kontraktor tempatan digesa beri kerjasama tingkat hasil minyak dan gas. Laporannya terus sahaja bersama Anisia Dulus. Silakan Ann. Baik, Zahira. Kontraktor tempatan digesa bekerjasama dengan Petronas dalam usaha memastikan perkongsian hasil minyak dan gas lebih besar untuk Sabah. Ini melibatkan keseluruhan nilai rantaian termasuk hiliran, gas asli cecair serta perkhidmatan gas dan minyak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata adalah penting penduduk tempatan dan kontraktor bekerjasama dengan syarikat berkenaan kerana sasaran telah ditetapkan. Beliau juga berharap Petronas meneruskan komitmen menyokong penyertaan kontraktor tempatan dalam perniagaan perkhidmatan minyak dan gas di negeri ini.
Demikian ucapan Ketua Menteri sempena program penghargaan pelibatan vendor industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas yang dibacakan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Haji G, vendor tempatan telah menunjukkan keupayaan dan dedikasi terpuji serta kemampuan menghadapi cabaran dengan cemerlang dalam industri berdaya saing tinggi itu. Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Tan Sri Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz dalam ucapannya berkata, sejak 1993 pihaknya melaksana pelbagai usaha memartabat keteguhan sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas. Antaranya program pembiayaan vendor berjaya membantu 281 vendor memperoleh pembiayaan 1.7 bilion ringgit sejak tahun 2018. Petronas juga melabur 34.6 juta ringgit untuk Pusat Latihan Kimanis KTC sejak ditubuhkan pada 2011 menghasilkan 194 graduan setakat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor memberi jaminan untuk memastikan masyarakat Cina akan terus bersama-sama dengan kerajaan membangunkan negeri ini. Beliau melihat penglibatan seluruh lapisan rakyat termasuk masyarakat Tionghoa dan bukan Islam amat diperlukan bagi memastikan pembangunan lebih berjaya dan lancar. Ujar Datuk Haji G menyedari hal berkenaan kerajaan negeri tidak teragak-agak menyalurkan peruntukan kepada Persatuan Cina, malah Sekolah Cina dan Pertubuhan Bukan Islam. Beliau berucap sempena perasmian Pesta Tanglong 2023. Ketua Menteri berharap acara seumpama menjadi jambatan memperkukuh perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum di negeri ini sesuai dengan semangat konsep Malaysia Madani. Beliau turut menzahirkan kegembiraan Pesta Tanglong bukan sahaja diraikan masyarakat Cina, malah pelbagai kaum lain. Sebanyak 17 kontingen dari sekolah-sekolah sekitar Tuaran dan Persatuan menyertai pertandingan Pesta Tanglong ini. Universiti Malaysia Sabah UMS menerima sumbangan RM500,000 daripada tabung haji menerusi program IKRA IPTA 2023. Program tersebut menyasarkan 14,000 mahasiswa UMS terdiri daripada golongan B40 dan asnaf. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, sumbangan diberi bagi menampung perbelanjaan sepanjang pembelajaran mahasiswa termasuk iuran pengajian, wang pembiayaan asrama dan sara diri. Beliau berucap sempena majlis penyerahan sumbangan program Iqra Tabung Haji Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA 2023 di Pusat Islam UMS. Menerusi program Iqra IPTA 2023, 8.5 juta ringgit disumbangkan kepada 20 IPTA terpilih seluruh negara, melibatkan lebih 40,000 mahasiswa B40 dan asnaf. Ia sebagai pembakar semangat kepada mahasiswa untuk menamatkan pengajian dengan cemerlang, seterusnya meningkatkan taraf sosioekonomi diri dan keluarga. Pengguna diminta tidak melakukan pembelian panik kerana pemberian subsidi beras import putih BPI diteruskan. Ketua Cawangan Kawal Selia Padi dan Beras KPB Sandakan Muhammad Saiful Nizam Adnan berkata KPB telah mengeluarkan arahan di setiap peringkat untuk melaksana harga subsidi berkenaan. Tindakan tegas akan diambil kepada pihak yang gagal berbuat demikian. Subsidi harga beras berkuat kuasa 5 hari bulan. Jadi stok yang lama, harga yang lama tu masih ada di simpanan para peniaga lah. Jadi kami syorkan dan nasihatkan untuk turunkan harga beras tu mengikut arahan kerajaan di bawah RM31. Sementara itu, Ketua Cawangan KPDN Daerah Sandakan Asdi Zukri John berkata pihaknya akan terus bekerjasama dengan KPB untuk melaksana pemantauan beras bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Jadi kita akan teruskan pemantauan bersama dengan KPB. In fact, kita telah membuat beberapa pemantauan di Kawasan Luar Bandar. Setelah kita batangan, hari itu kita pergi ke Sapinango, Tongod dan juga Telupin. Dan kita akan teruskan lagi di Beluran dan juga di Paitan dalam masa yang terdekat lah. Dalam perkembangan lain, KPDN merampas 1,300 liter petrol dipercayai digunakan untuk aktiviti haram di sebuah stor di Jalan Segaliud, Sandakan. Turut ditahan ketika serbuan seorang lelaki tempatan berusia 60 tahun.
Ketua Cawangan KPDN Sandakan Azdi Zukri John berkata turut dirampas lori 3 tan serta beberapa peralatan termasuk pam dan paip getah menjadikan keseluruhan rampasan bernilai lebih RM50,000. Kita lihat tempat itu adalah tempat di mana lori parking di sana. Dia parking sementara tapi diorang gunakan itu sebagai tempat pemunggahan minyak inilah. Jadi bila kita lihat di sana memang ada lori inilah dengan orang tu. Bila kita cek, kita minta dokumen, tidak ada sebarang surat kebenaran ataupun lesen yang membenarkan orang tersebut untuk membuat jual beli barang kawalannya lah. Serbuan hasil aduan orang awam dan siasatan lanjut akan dijalankan untuk mengesan penjual dan pengedar petrol terbabit. Eksersis mencari dan menyelamat SAREX 2023 menguji kecekapan dan daya tindakan 150 pegawai dari 22 agensi keselamatan berlangsung di kawasan perairan Tawau. Ia melibatkan simulasi senario insiden perlanggaran sebuah feri penumpang dan bot penumpang masing-masing membawa 40 orang. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Syahrizan Rahman berkata, latihan dilaksanakan mengikut manual mencari dan menyelamat SAR Kebangsaan serta International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Malaysia. Kejayaan latihan ini akan menjadi tonggak bagi meningkatkan kesediaan dan ketangkasan agensi-agensi yang terlibat dalam cari lamat dalam menghadapi cabaran dan tugas yang kompleks ketika bencana maritim berlaku di kawasan perairan negara. Beliau memberitahu media pada program SAREX 2023 di Jeti Polis Marin Tanjung Batu Tawau. Antara agensi terlibat termasuk polis, bomba, pejabat kesihatan kawasan Tawau, Hospital Tawau, APM, Majlis Keselamatan Negara dan TLDM. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan bersama Berita Wilayah. Kembali bersama Zahira. Silakan, Zahira. Baik, terima kasih Anne. Langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai usaha dan program dianjurkan sebagai usaha menyokong pejuang dan pesakit kanser bagi memberi keyakinan untuk mereka terus melawan penyakit yang dihidapi. Antara yang terkini ialah pendedahan melalui aktiviti Open Water Swim 2023 Breast Cancer Awareness. Magdalena De Paul ada perkongsiannya. Baru-baru ini, Pink Ribbon Kota Kinabalu buat julung kalinya menganjurkan program Open Water Swim 2023 di Pantai Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Hampir 100 orang terdiri orang awam serta pejuang sakit kanser menyertai program tersebut. We have to come up with a budget to cover this event, but we are very happy and excited to have organized this event for the first time in Sabah. And also our association is indeed pleased to have the support of everybody. So going forward, we know that our objective of spreading breast cancer awareness has been achieved. Program ini secara tidak langsung menggalakkan hubungan yang mendalam dengan persekitaran semula jadi sekaligus mampu memulihkan semangat dan sokongan moral kepada pejuang kanser. I think it's a very good awareness to bring people together to know more about breast cancer and a very healthy sport. Yeah, actually, cancer is not that scary. Yeah, it can be cured. I think the most important is no matter how far the journey, what's in front, as long as you don't give up, you will reach also eventually. Saya join ni Open Water because to encourage younger swimmers because 14 kan, and I have a lot more younger swimmers that I know personally. So I think I want to encourage them to be more out there and be brave to do stuff that you want to do and also create more awareness about breast cancer. And I also know a lot of relatives yang pernah ada cancer, so I dedicated this swim to them. I feel happy because I can join this program. This is the first time I joined this program. Bikin takut lah first. Lama-lama, okay. I can encourage other people to join this program again. And hopefully next time I can join again. Siap. Never give up, never give in. We are with you. We believe in you. Yay! Magdalena De Paul, RTM.
Pelancongan berasaskan komuniti CBT antara sektor yang berpotensi diperkasa. Di Terengganu misalnya, pelbagai produk eko pelancongan boleh diketengah bagi menjana pendapatan masyarakat luar bandar. Laporan Nur Azila Matsani. Terletak 20 km dari Pekan Kuala Berang, Kalang Rengas, Kampung Gunung, Hulu Terengganu antara produk eko pelancongan yang semakin menjadi tumpuan. Kawasan berkeluasan hampir 1.2 hektar itu dibangunkan menggunakan sumbangan komuniti dan geran RM6,000 setahun daripada Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Selain aktiviti perkemahan, turut disedia 8 tapak jualan makanan, sewaan alatan kemah dan aktiviti ATV kepada pengunjung. Dengan kehadiran sekitar 1,000 pengunjung setiap minggu, kerancakan aktiviti di kawasan berkenaan memberi pendapatan sampingan kepada penduduk sekitar yang kebanyakannya terlibat dengan sektor pertanian. Selain daripada usahawan dekat sini menjana ekonomi itu, maknanya kedai-kedai sekitar kita, kedai air batu, kedai arang, kedai barang-barang rucik lah. Maknanya kita nampak situ dari segi penjanaan ekonomi itu sendiri. Okey, lepas tu pula bila kita tengok biasanya hari Minggu lah orang ramai sini, kita tengok tabung masjid kita dekat masjid kita lah hari Jumaat tu, maknanya nampak peningkatan dari segi situ. Maknanya bukan sahaja usahawan dekat sini, tapi orang kampung pun dipanggil dapat menikmati lah. Dengan potensi kawasan berkenaan, lebih banyak infrastruktur asas diperlukan untuk keselesaan pengunjung. Ini termasuk Dewan Terbuka, khidmat pengurusan sampah dan pembinaan tebing bagi mengelak hakisan. Justeru, mereka berharap agar jumlah geran khas CBT dapat ditambah dalam belanjawan 2024 sekaligus membantu merancakkan sektor eko pelancongan di Terengganu. Kita kalau boleh dekat sini kita nak tambah dari segi fasiliti, tanda, sebab memandangkan kawasan ni dia jadi tumpuan lah orang panggil. Dia jadi tumpuan, jadi viral. Fasiliti tu kita tak cukup. Seperti tanda macam bila orang ramai mari, terutamanya cuti sekolah lah. Macam cuti kafe hari Khamis, Jumaat tu biasanya penuh orang dekat tandas beratur. Jadi kita malu mata, maknanya fasiliti kita tak cukup untuk keselesaan pengunjung. Jadi kita berharap fasiliti dekat sini ditambah baik lagi lah dari semasa ke semasa. Tiap petang setiap setelah pengunjung balik daripada aktiviti, contohnya pukul 6.30, budak-budak kita akan bersih sapah. Dan sapah-sapah berkenaan tu dia hantar, kerana kita tak ada tong sapah sini, kita terpaksa hantar ke Tok Randuk. Tong sapah paling dekat dengan kita lah. Jauh memang, dekat perumahan Tok Randuk. Mana hampir 10 ataupun 15 km daripada sini. Kalang Rengas tersenarai antara 3 CBT yang aktif dan berpotensi dimajukan di negeri ini. Sejak dikomersialkan pada 2021, ia turut menerima pengunjung luar negara seperti Colombia, Perancis dan Belgium. Kerancakan aktiviti di kawasan tersebut secara tidak langsung memberi limpahan ekonomi kepada penduduk sekitar. Nur Azila Muhammad Sani, RTM. Baik saudara, seterusnya untuk laporan dari negeri Jelapang Padi langsung bersama-sama Siti Zaida Usman. Silakan Zaida. Terima kasih. Petani khususnya di kawasan muda diminta mematuhi jadual penanaman padi musim 2 2023 yang ditetapkan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Ia bagi memastikan penanaman padi dapat berjalan dengan lancar sekaligus dapat membantu meningkatkan hasil petani. Ketidakpatuhan jadual penanaman padi akan menimbulkan pelbagai implikasi, antaranya padi lambat dituai seperti yang dijadualkan, sekaligus memberi kesan terhadap hasil dan juga jadual penanaman padi pada musim seterusnya. Jadi, mesej saya kepada peladang adalah untuk kita benar-benar menepati pematuhan jadual air dan juga penanaman untuk memastikan akhirnya jumlah hasil yang diperolehi adalah ke tahap yang kita perlukan, ke tahap yang maksimum
ke tahap yang akan memberi jaminan kepada keterjaminan makanan dalam konteks negara kita. Bagi aktiviti penanaman padi musim 2 2023, tarikh akhir menabur bagi fasa 1 adalah 11 November. Manakala bagi fasa 2, tarikh akhir menabur adalah 21 November dan tarikh akhir menabur bagi fasa 3 pada 1 Disember. Kawasan muda merupakan pengeluar padi terbesar negara dengan keluasan pasir padi mencapai 100,641 hektar. Rekod purata 5 tahun terkini sejak 2017 hingga 2021 menunjukkan pengeluaran padi kawasan itu telah menyumbang di antara 39 hingga 43% padi setahun kepada negara. Mengekalkan sumber makanan negara dan pembangunan hub gas dan petroleum serta menjadikan daerah Yan sebagai destinasi pelancongan desa yang lestari. Itu merupakan antara 6 fokus utama draft rancangan tempatan Majlis Daerah Yan Kedah 2035 penggantian. Antara fokus lain termasuk perancangan infrastruktur dan perkhidmatan utiliti yang efektif dan sistem pengangkutan yang menyeluruh serta pengurusan alam sekitar dan geobencana yang mampan dan berdaya tahan. Penyediaan dokumen ini juga telah mengambil kira keperluan bagi kawasan pengekalan kawasan padi sebagai sumber makanan negara dan juga potensi yang sangat besar di dalam daerah Yan sendiri di dalam sektor pelancongan desa yang menjadi tagline kepada Majlis Daerah Yan sendiri dan juga daerah Yan, terutamanya pelancongan tanah tinggi iaitu di kawasan Gunung Jerai, pelancongan pantai di kawasan pesisir Bantaian, pelancongan pulau di Pulau Songsong terutamanya yang mempunyai tarikan dan juga keunikan yang masih belum terusik. Program Publicity dan Penyertaan Awam Draft RTMDY Kedah 2035 penggantian turut diadakan selama 4 minggu bermula 1 Oktober lalu hingga 31 Oktober ini. Ia bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pihak berkepentingan terhadap cadangan pembangunan baharu bagi daerah Yan sehingga tahun perancangan 2035. Dan sangat-sangat mengalu-alukan sebarang maklum balas maupun bantahan jika ada, kerana draft rancangan tempatan daerah Yan ini disediakan memang untuk rakyat daerah Yan sendiri. Jadi gunalah kesempatan ini sebaik mungkin untuk menyatakan pandangan, pendapat maupun bantahan jika ada demi pembangunan jangka panjang di daerah Yan. Semakan terhadap dokumen draft rancangan tempatan Majlis Daerah Yan 2035 boleh dibuat sebelum atau pada 31 Oktober ini. Masalah gangguan bekalan air akibat tekanan air rendah yang membelenggu penduduk kampung Caruk Putih Baling sejak hampir 20 tahun lalu dijangka berakhir selepas projek bekalan air bersih siap dibina. Projek di bawah tanggungjawab sosial korporat Etika dengan kerjasama Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan Islamic Aid Malaysia IAM itu menelan kos kira-kira RM240,000. Melalui projek air bersih ini, sebuah tanda air telah dibina di kawasan bukit berhampiran kampung tersebut bagi tujuan menakung air sungai sebelum ianya disalurkan ke rumah PAM. Selama kami tunggu, inilah sebagai sejarah lah bagi saya dapat air bersih yang amat bersih lah, yang tak terhinggalah. Jutaan terima kasih saya lah kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutama Etika dan Islamic Aid Malaysia. Semoga apa yang kami dapat ini kami manfaatkanlah untuk semua rakyat di Kampung Caruk Putih. Saya difahamkan yang kampung ini telah mengalami kekurangan bekalan air sudah 20 tahun di mana tekanan tidak mencukupi dan bekalan air selalu terputus. Sebab itu kita mengambil inisiatif untuk membantu penduduk kampung ini membekalkan bekalan air bersih daripada kita punya encashment. Jadi untuk projek air ini kita akan mengenal pasti kawasan-kawasan lah di seluruh Malaysia lah, termasuk di Kedah, Kelantan, terutamanya lah yang menghadapi masalah air. Selain daripada Sabah dan Sarawak juga, mereka juga mempunyai masalah air. Jadi kita kenal pasti kawasan dan kita akan cadangkanlah kepada pihak rakan-rakan kerjasama kita, rakan korporat kita, Etika,
untuk mendapatkan dana untuk kita menjalankan projek yang sebeginilah. Terima kasih. Lebih 350 motosikal berkuasa tinggi akan menyertai program 90s Wingers Camaraderie Ride WCR Kedah 2023. Program diadakan selama 3 hari bermula 13 Oktober ini melibatkan kira-kira 450 peserta dari dalam dan luar negara. Program bertujuan untuk mengeratkan silaturahim antara peserta selain memberi peluang kepada orang ramai untuk melihat dengan lebih dekat model motosikal yang terlibat. Menariknya, pertunjukan khas daripada penunggang motosikal Honda Gold Wings turut diadakan di dataran Medan Bandar Al-Ustar pada pagi 14 Oktober ini. Sebenarnya motosikal Goldwing ni telah pun berada di atas jalan raya sejak tahun 1973. 72 dah ada dah. Jadi edition by edition sehinggalah pada tahun 2023. Jadi kita nak menghidupkan balik sama ada kenangan, sama ada bagi rider yang baru tu kenangan yang baru. Jadi kita adakan tiap-tiap tahun. Kita pun sama-sama support untuk pelancongan ini Kedah untuk ramai-ramai peserta daripada antarabangsa international datang ke Al-Ustar boleh menghidupkan balik untuk daripada segi pelancongan jana ekonomi dan Kedah lagi kan untuk majukan lagi lah kan untuk bagi orang luar masuk ke Kedah ni ya. Orang ramai dijemput untuk memeriahkan program berkenaan yang akan menjelajah ke beberapa lokasi menarik di Kedah. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Saya Siti Zaida Osman, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zaida. 25 premis perniagaan sekitar Ipoh diserbu menerusi Ops Dadu yang dijalankan sejak 2 minggu lalu selepas didapati menjalankan kegiatan perjudian dalam talian. Kesemua premis dikenakan tindakan pemotongan bekalan elektrik TNB di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner SCP Yahya Hassan berkata tindakan itu diambil setelah risikan dan pemantauan dijalankan pihaknya ke atas premis tersebut. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat beberapa premis pernah diserbu dan diambil tindakan sebelum ini. Kebanyakan premis ini ada yang menjual alat-alat komunikasi, ada yang menjalankan perniagaan kedai runcit. Mereka ni dilihat seolah-olah bertopengkan perniagaan yang sah ini di sebalik menjalankan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang negara. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBJ berperanan penting membantu pihak sekolah melaksanakan pelbagai program. Mereka dilihat sebagai penghubung kepada pihak sekolah dari segi perancangan berkaitan sasiah akademik pelajar juga kecemerlangan sekolah. PIBJ yang aktif dan kreatif mampu melahirkan pelbagai idea termasuk penjanaan kewangan dan bahan sokongan demi membantu menjayakan aspirasi pengurusan. Baru-baru ini Persatuan Amal Bakti Perlis menerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru SJKC K-Bank menghadiahkan mesin pencetak bagi melengkapkan kemudahan sekolah jenis kebangsaan Cina K-Bank Kuala Perlis. Sumbangan diharap dapat melancarkan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran di SJKC K-Bank berkenaan. Kita ada juga berbagai sumbangan lah yang kita telah laksanakan termasuk kepada komuniti penduduk dan pada bulan kemerdekaan itu kepada veteran, angkatan tentera dan juga kepada kita juga turut JB dengan NGO yang lain yang mana baru ni pun kita ada bagi washing machine kepada pusat penjagaan kanak-kanak lah di Arau.
3 individu termasuk 2 wanita di Johor berputih mata selepas rugi 1.41 juta ringgit akibat terpedaya sindiket penipuan pelaburan dalam talian dan panggilan telefon. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, laporan polis dibuat ketiga-tiga mangsa berusia 36 hingga 46 tahun selepas mereka tidak menerima sebarang keuntungan dan wang yang dijanjikan. Mangsa pertama rugi lebih RM637,000 selepas melakukan 79 transaksi kepada lelaki warga asing yang menawarkan pelaburan emas dan mata wang USD. Bagi kes kedua, mangsa seorang lelaki rugi RM452,000 selepas melakukan 19 transaksi ke 16 akaun berbeza bagi pelaburan kripto. Mangsa ketiga pula diperdaya melalui panggilan telefon daripada suspek menyamar sebagai pos laju yang memberitahu dia memiliki bungkusan haram dan perlu melakukan pembayaran. Mangsa melakukan 15 transaksi ke 11 akaun bank hingga kerugian RM322,270. 31 warga asing yang menyalahgunakan PAS Lautan Sosial dengan terlibat kegiatan tidak bermoral ditahan di sekitar Johor Bahru Johor. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Johor Baharudin Tahir berkata, tangkapan dibuat hasil sebuah di beberapa premis urutan refleksologi dan spa di daerah itu. Tangkapan terdiri daripada seorang lelaki dan 9 wanita Thailand, 3 lelaki dan 3 wanita Myanmar, 11 wanita dan 4 lelaki Indonesia serta seorang lelaki Vietnam. Siasatan awam dapati mereka memasuki negara secara sah dan memenuhi syarat kemasukan bagi tujuan pelancongan. Pemeriksaan di sekitar premis terlibat menjumpai bilik rahsia yang digunakan warga asing tersebut untuk bersembunyi semasa serbuan. Tindakan diambil mengikut Seksyen 6-1-C Seksyen 15-1-1-C, juga Peraturan 39-B, Peraturan Imigresen 1963. Pemilik kenderaan persendirian diingatkan supaya mematuhi peraturan pemakaian cermin gelap seperti yang diwartakan di bawah kaedah-kaedah kenderaan motor larangan mengenai jenis-jenis kaca tertentu 1991 pindaan 2019. Peraturan Jabatan Pangkutan Jalan JPJ menetapkan kadar ketelusan cahaya VLT bagi cermin kenderaan yang dibenarkan adalah 70% bagi cermin hadapan kenderaan, 50% bagi cermin tepi sisi kiri kanan pemandu dan 0% bagi cermin sisi bahagian belakang dan cermin belakang. Pemandu atau pemunya berdaftar kenderaan yang melanggar peraturan itu boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan bagi kesalahan pertama, manakala sabitan berikutnya boleh didenda tidak melebihi RM4,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya. Kelulusan untuk menggunakan cermin gelap boleh dibuat dengan memohon melalui pos atau portal JPJ. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.